Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri di channel Kreatif Indonesia. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan serta segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini. Oke, kita akan kembali mereaksi sebuah video dari kalian. Dan video yang akan saya reaksi kali ini berjudul Servis SIDEC, servis terbaik yang diharamkan Persatuan Badminton Dunia. Diharamkan di sini maksudnya dilarang guys ya. Kalau di Indonesia itu bahasanya dilarang, bukan haram. Dalam hukum Islam bukan guys ya. Dan saya pernah tahu ya legenda ini, SIDEC ini katanya pelatih dari Lee Chong Wei ya. Memang kalau seorang legenda itu sangat mudah sekali ya untuk menghasilkan seorang legenda lagi gitu. Oke guys, tanpa banyak basa-basi kita langsung lihat seperti apa videonya. Oh ya, by the way ini dari channelnya Detektif Matt Dispatch guys. Oke, kita akan lihat sama-sama videonya. 1, 2, 3, play. Sebab diharamkan, mereka merasakan daripada Players Association Dunia dan juga ketika itu IBF merasakan bahawa ianya spoil. Dia akan merosakkan bulu ni. Okey. Bahawa daripada tu, dari hentakkan tu, dia akan rosak bulu tu. Oh, diharamkan karena merusak bulunya ya. Gampang ini kali. Mungkin kanak-kanak zaman canggih ketika ini tidak mengenali mereka. Namun bagi mereka yang lahir pada tahun 80-an dan 90-an, 5 bersaudara ini pernah menjadi hero ketika sedang membesar. Kelahiran bintang-bintang muda dalam sukan badminton muda di Malaysia pada akhir tahun 1970-an terdiri daripada anak-anak Datuk Sidek Abdullah Kamar, iaitu Misbun, Razif, Jalani, Rahman dan juga Rashid. Disebabkan mengungguli pelbagai kejohanan di Malaysia, maka mereka dipilih untuk mewakili negara ke kejohanan badminton di peringkat yang lebih tinggi. Walaupun masih muda, dari kejayaan demi kejayaan itulah, maka terbinanya sebuah tugu berbentuk raket dan bulu tangkis di depan rumah mereka di Kampung Kancung Darat, Banting, Selangor. Ini semua hasil sumbangan dan jasa Datuk Haji Sidek Abdullah Kamar yang tegas dalam mendidik anaknya. Datuk Haji Sidek lahir pada 9 Januari 1936 di Banting, Selangor. Beliau bersekolah di Sekolah Agama Al-Mansur, Pulau Pinang. Pada 1970, beliau bersara dan seterusnya bermula detik beliau melatih anak-anaknya mencuba merupakan pengasas Kelab Nusa Mahsuri, iaitu kelab badminton pertama di Malaysia, ditubuhkan pada 10 April 1997. Mungkin masih ramai yang tidak tahu bahawa Haji Sidek juga merupakan pemain badminton profesional yang mula bermain secara kompetitif ketika usia 21 tahun pada 1957. Haji Sidek meninggal dunia pada 17 Oktober 2005 pada usia 69 tahun. Jasanya tetap akan dikenang sampai bila-bila atas sumbangannya kepada negara. Visi Datuk Haji Sidek untuk melihat anak-anaknya menjadi jago badminton bermula dengan anak lelaki pertamanya, Misbun, sebagai eksperimen. Ketika usianya mencecah 7 tahun, iaitu pada 1967, Misbun sudah mula dilatih secara serius oleh bapanya di gelanggang badminton di hadapan rumah mereka. 2 tahun kemudian, rutin sama turut dilalui adiknya, Razif dan Jalani setahun kemudian. Tidak lama kemudian, anak-anak Sidek dibawa oleh seorang jurulatih BAM ke Institusi Victoria di Kuala Lumpur untuk menjalani latihan. Di peringkat awal, bakat Misbun dalam badminton ditenggelami adiknya. Razif atau dikenali Mok dalam kalangan adik-beradik, lebih berdisiplin dan jarang ponteng latihan berbanding Misbun dan Jalani yang lebih nakal. Tetapi sejak kategori bawah umur 15 tahun, Misbun sudah mula menewaskan Razif yang 2 tahun lebih muda darinya. Pada 1980-an, Sidek bersaudara mula membuat kemunculan dan seterusnya menggegarkan arena badminton antarabangsa. Pencapaian yang berjaya dicapai oleh mereka adalah Piala Thomas, Sukan Olimpik, Sukan Asia, Sukan Commonwealth, terbuka seluruh England sehinggalah kejohanan dunia. Bukan kemenangan sahaja yang membuatkan adik-beradik Sidek ini menjadi terkenal di peringkat antarabangsa, malah terdapat satu lagi kriteria yang membolehkan mereka digeruni dalam kalangan pemain-pemain berbisa. Sememangnya telah terbukti bahawa dari awal lagi Misbun mempunyai akal badminton yang sangat tajam dan ia membuahkan hasil dalam penciptaan satu teknik servis yang sangat unik dan luar biasa, dikenali sebagai servis Sidek atau servis S yang dicipta adik-beradik ini.
Kehebatan servis ini tidak ini dapat ni. dinafikan sehingga mengundang kekacauan dalam kalangan negara-negara gergasi dalam arena badminton. Teknik tersebut tidak pernah digunakan, malah tidak pernah terlintas dalam fikiran mana-mana pemain handalan ketika itu. Setengah pengulas juga berpendapat bahawa adik-beradik Sidek memperoleh hasil yang mana tidak pernah berlaku sebelum ini melalui penggunaan servis Sidek. Dengan tiba-tiba, Hai, gimana dunia sih? badminton seperti dilanda badai ribut taufan. Pemain-pemain handalan yang menjadi pilihan rebah satu persatu tertewas kerana servis ini. Hal ini telah membuatkan anak-anak Sidek telah mendapat mata demi mata dan pihak lawan tidak dapat membalas pukulan mereka. Malah pemain handalan China dan Indonesia kemudiannya menguasai teknik ini dan ia membuatkan dunia badminton terpisah kepada dua bahagian, iaitu mereka yang tahu akan teknik ini dan lagi satu kumpulan adalah mereka yang tidak tahu. Servis S ini sangat unik di mana ia menyebabkan pergerakan bulu tangkis menjadi ulang-alik yang tidak menentu. Teknik ini dibuat dengan kepala bulu tangkis dipegang menghadap ke atas dan bahagian bulu pula dihalakan ke bawah. Tangan yang memegang raket haruslah bersedia dalam kedudukan pukulan backhand. Ketika bersedia dalam posisi, servis dilakukan secara backhand di mana pukulan dilakukan hanya dengan menolak pergelangan tangan. Bulu tangkis yang dilakukan servis S membuatkannya melayang dalam keadaan berputar-putar ke arah pihak lawan. Apa yang membuatkan servis Sidek ini tersangat bahaya adalah ia sangat mengelirukan di mana pihak lawan terpaksa memberi perhatian yang sangat tinggi terhadap bulu tangkis untuk memastikan mereka dapat membalas pukulan. Disebabkan bulu tangkis tersebut berpusing-pusing di udara, pihak lawan terpaksa perlu mengambil masa memerhatikan bila bulu tangkis tersebut akan menghadap ke arah mereka. Jika tersalah langkah, pukulan balas yang tidak sempurna oleh pihak lawan akan membahayakan mereka dan lebih buruk, bulu tangkis tersebut boleh tersangkut pada raket pihak lawan. Disebabkan oleh situasi ini, servis Sidek telah menerima pelbagai kritikan dan bantahan antarabangsa dengan alasan teknik ini merosakkan bulu tangkis. Bantahan dibuat bukanlah disebabkan servis ini memberikan kelebihan kepada adik-beradik Sidek, kerana ia juga digunakan oleh ramai pemain-pemain antarabangsa yang lain untuk memanfaatkannya. Adik-beradik Sidek sendiri pun tidak terlepas dalam menjadi mangsa kepada hasil ciptaan mereka sendiri yang bahaya itu. Antara pemain yang mula-mula mempopularkan serangan pada masa menerima servis ialah Herianto Arbi dan Lim Swee King. Ia sememangnya menjadi masalah kepada pemain lawan untuk mengambil servis ini dan membuat serangan pada gerakan awal. Hal ini demikian kerana pemain lawan yang menerima servis ini akan menerima bulu, bukan kepala. Servis S ini dikatakan sangat berkesan dalam permainan beregu. Razif dan Jalani dikatakan dapat memenangi kejohanan seluruh England 1982 hasil dari keberkesanan servis S. Komuniti badminton antarabangsa mula berdebat mengenai servis ini. Denmark dan England mendakwa bahawa servis ini melanggar peraturan dan harus diharamkan. Pada Mei 1981, dalam mesyuarat pertama Persekutuan Badminton Antarabangsa IBF, Denmark dan England sekali lagi bercadang untuk meminda undang-undang dan mengharamkan servis ini. Sementara Malaysia dan Indonesia menentang cadangan itu. Ketika itu pasukan China sudah memahami teknik ini, membuatkan China menyokong Malaysia dan Indonesia. Undian akhir untuk mengharamkan servis Sidek adalah 51 menyokong dan 35 menentang. Undian tersebut gagal kerana undian tersebut tidak mencapai 2/3 yang diperlukan. Semasa terbuka All England pada Mac 1982, Malaysia yang diwakili oleh Razif dan Jalani yang masing-masing berusia 19 dan 18 tahun telah memenangi kejohanan tersebut dalam kategori beregu menggunakan teknik servis ini, mengalahkan pasukan dari Scotland. Kemenangan ini sangat bermakna dan berharga bagi rakyat Malaysia yang sudah sekian lama tidak dimenangi Malaysia sejak tahun 1971. Ia membuatkan para penentang lebih lantang menyuarakan ketidakpuasan hati mereka terhadap servis Sidek. Pada 15 Mei 1982, semasa mesyuarat agung tahunan IBF selepas Piala Thomas, sekali lagi perdebatan dilakukan mengenai servis ini. Denmark mendakwa bahawa jika titik sentuh pertama adalah bulu tangkis adalah bukan di bahagian kepalanya, maka ia menjadi satu kesalahan.
Pengurusi IBF juga mengakui servis ini memberikan penggunanya kelebihan yang besar. IBF dan Persatuan Badminton China mengadakan mesyuarat tergempar untuk menganalisis servis ini dari sudut pandangan teknikal. Selepas analisis teknikal dan pakar, kesimpulan telah dibuat iaitu servis sidik dilakukan dengan melakukan sentuhan pada bahagian bulu dan kepala bulu tangkis secara serentak, sekaligus melanggar undang-undang badminton iaitu pukulan berturut-turut. Maka servis ini adalah tidak sah. IBF memberikan keputusan terakhirnya iaitu mulai 1 Julai 1982, servis sidik itu diharamkan dalam semua pertandingan antarabangsa sehingga ke hari ini. Keputusan ini agak tidak masuk akal kerana cara memukul bulu tangkis tidak sepatutnya dijadikan satu alasan untuk diharamkan kerana ia tertakluk kepada penggunaan oleh pemain tertentu sahaja. Walaupun begitu, kejayaan adik-beradik sidik menjuarai satu demi satu pertandingan badminton antarabangsa selepas itu membuktikan kehandalan semula jadi mereka dalam sukan ini. Perkara ini menunjukkan bahawa Malaysia mempunyai pengaruh yang besar dalam arena badminton sehinggakan penciptaan servis unik ini menjadi trademark dan membuatkan kita menjadi juara dunia serta mampu membuatkan pemain peringkat antarabangsa terkulai untuk membalas servis ini. Sekiranya servis sidik tidak diharamkan dulu, mungkinkah telah terciptanya pula teknik pukulan balas yang tidak kurang hebatnya? Berkemungkinan besar Malaysia akan menjadi kuasa badminton dunia. Malahan emas Olimpik, kejuaraan dunia dan Piala Thomas hanyalah di celahan gigi sahaja. Apa-apa pun, semua sudah menjadi sejarah. Semoga badminton Malaysia terus berdaya saing hendaknya, dan ribuan terima kasih kepada keluarga sidik kerana sentiasa mewarnai industri sukan badminton negara. Sekian, terima kasih. Gila, man. Satu keluarga itu semua atlet bulu tangkis semua, guys. Saya kira cuma satu orang. Cuman ternyata semuanya berapa tadi? Berlima ya. Inilah guys, membuktikan bahwa olahraga itu bukan hanya tentang fisik, bukan tentang hanya stamina, tapi juga pikiran tentang bagaimana teknik itu diciptakan, bagaimana mengantisipasi kekuatan lawan dengan cara kecerdasan dalam bermain gitu. Dan untuk Sidek sendiri, beliau mengikut sertakan juga otaknya gitu, kecerdasannya dalam bermain bulu tangkis dengan cara menciptakan sebuah teknik yang sangat sulit menurut saya. Saya nggak tahu ya, belum saya praktekkan, tapi mungkin ini menjadi sesuatu yang diperbincangkan, diperdebatkan karena mungkin orang tidak bisa menirunya. Pertama ya, orang tidak bisa menirunya. Yang kedua, orang tidak bisa mengantisipasinya. Sangat sulit gitu guys mengantisipasinya. Menurut saya memang tidak masuk akal sih sebenarnya hal ini, karena jika memang itu bisa dilakukan oleh semua orang, justru belajarlah untuk bisa melakukannya gitu. Tapi akhirnya mungkin bagi pemain-pemain tertentu, mungkin di Eropa seperti Inggris, Denmark gitu kan, mungkin mereka ingin tadinya mereka ingin mencoba merusak atau menghentikan dominasi Malaysia dan Indonesia yang pada saat dulu itu mungkin sangat mendominasi ya, selain Cina juga. Dan akhirnya mungkin ketika itu di-ban, diharamkan, dominasi mereka pun tidak terlalu ketara akhirnya. Dan itu mungkin hanya sebagian kecil cara mereka mungkin untuk menghentikan dominasi Asia Tenggara ya, yang diwakili oleh Indonesia dan Malaysia gitu guys. Dan saya nggak tahu ya apakah keluarga Sidek ini masih menghasilkan pemain-pemain baru. Yang terakhir kan saya tahu dari Lee Chong Wei, itu udah pasti banget. Beliau adalah, siapa yang nggak kenal Lee Chong Wei, itu legenda hidup yang juga ditakuti, yang dihormati di dunia badminton guys ya. Dan semoga juga nanti kita bisa melihat lagi mungkin pemain-pemain berbakat dari Malaysia lainnya yang akan bersaing dengan Indonesia. Tentunya sangat menarik sekali guys, ketika kita dulu mungkin ada Lee Chong Wei, di Indonesia ada Taufik Hidayat. Itu ketika Indonesia kalah, masih ada harapan dari Malaysia. Jadi tidak terlalu menyakitkan gitu. Ketika wakil Indonesia kalah, kita mendukung dari negara serumpun kita, Malaysia. Begitupun sebaliknya, ketika Malaysia gugur, ada dari Indonesia yang sisa untuk mendukung gitu guys. Segitu dulu dari saya mungkin guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.